Semasa pertama sekali saya dimaklumkan bahawa saya didiagnos sebagai penghidap penyakit kanser, tentunya perasaan saya amat takut kerana sebelum ini di keluarga terdekat pun tak ada seorang pun yang pernah menghadapi kanser seperti saya. Jadi ini adalah satu perasaan yang baru untuk saya, di mana saya amat takutlah dengan bagaimana prosedur yang akan diambil oleh hospital, oleh Institut Kanser Negara untuk saya pulih sembuh atau kembali normal seperti manusia biasalah. Nama saya Muhammad Izzat Fahan bin Hamri Elias Ramli, biasa dikenali sebagai Izzat, berumur 23 tahun, merupakan lepasan ijazah sarjana muda Sains Bahan Universiti Kebangsaan Malaysia, kini menetap di Putrajaya dan merupakan seorang cancer fighter iaitu kanser germ cell tumor. Jika ditanya kenapa saya sakit atau bagaimana punca saya mendapat kanser tersebut, sebenarnya saya sendiri tidak tahu. Sebenarnya sebelum Izzat didiagnos mengidap tumor germ cell tu, dia mengalami sakit selama 2 bulan. Sakit yang kita tak tahu apa punca. Sebab kami dah bawa pergi klinik. Bila dia kata dia sakit belakang, first dia sakit belakang. Sakit belakang, so kita ingatkan jantung apa kan. So salah tidur, so kita suruh dia pergi urut. Lepas tu dia kata masih sakit lagi dan kita bawa pergi hospital, pergi klinik swasta. Dia kata tak ada apa-apa. Dia dah check semua jantung semua okey. And then dia suruh refer ke hospital. Kami pergi hospital juga, dan hospital pun ambil report daripada klinik swasta yang kami pergi tu, klinik panel lah, klinik panel kami. Tapi doktor kata tak ada apa-apa. Dia kata memang tak ada, jantung semua okey. Jadi kami tak fikir langsung yang Izzat ni ada simptom kanser lah. Lepas tu cara lain kami berubat secara kampung. Kami pergi ke ustaz-ustaz, jumpa banyak tempat lah kami pergi. Yang tadi Darul Syifa kan, minta air. Memang nampak ada kurang, tapi keadaan Izzat masa tu dia menjadi dia tak boleh tidur. Dia tak boleh tidur malam dan dia batuk. Kami perasan dia batuk sentiasa batuk dan tak berhenti lah. Bila dia batuk dia tak boleh berhenti. Dia akan batuk tapi tak ada apa-apa pun. So masa tu perawatan Islam kami masih teruskan. Cuma minum air yang ustaz bagilah. Itu saja. Sampailah dia kata dia sometimes dia sesak nafas, dia tak boleh bernafas sebab batuk. Kami ingatkan sebab batuk. So kami bawa pergi klinik, bawa pergi hospital. Sampai 4 kali pergi hospital, doktor kata tak ada apa-apa. Dia tak bagi nap. Dan bila balik doktor kata okey boleh balik. So memang kami tak pernah terfikir yang ada simptom tu kanser tu. Ketika sedar daripada koma yang hampir 1 bulan, tentunya agak janggal buat saya sebab keadaan saya waktu sedar tu saya terkaku, di mana saya tak boleh jalan, nak gerak tangan tak boleh. Saya cuma boleh bercakap, itu pun dalam keadaan yang sangat-sangat perlahan. So saya mendapat nasihat doktor untuk melakukan kemoterapi pada awal fasa dan fisioterapi untuk saya kembali berjalan semula. Tentunya sukar bagi saya akui. Paling sukar adalah untuk saya belajar berjalan semula, belajar bergerak semula, bagaimana untuk memegang satu barang. Memang sangat-sangat sukar untuk saya, yang tentunya akan menjadi pengalaman yang manis untuk saya ketika saya belajar daripada kursi roda, tongkat 4, pegang orang dan kemudian boleh berjalan seperti biasalah. Alhamdulillah. Berapa lama? Sebab bila kita dah pergi juga hospital, pergi klinik, dah cakap tak ada apa-apa kan, dah semua dia dah check dah, dia pun dah X-ray semua, dah tengok semua, dia cakap tak ada apa-apa. So takkan kami nak berdiam diri dengan keadaan dia yang tak boleh tidur, kadang-kadang sesak nafas kan, batuk. Memang kami terfikirlah, tapi kita usaha dengan cara pergi Darul Syifa ni. Di samping memanglah kita lebih pada usaha dan berdoa macam tu kan. Bila dah sakit kan kita duduk diam nak tengok je kan. So cara kita yang terakhir lah kami pergi buat perawatan Islam lah.
Dan di samping tu kami pun memang buat sembahyang hajat setiap hari, minta Allah tunjukkan jalan penyelesaian. Sebab bila pergi Darul Shifaa semua tu, masa ubat tu memang dia kata okey, tapi bila balik rumah je dia akan batuk tu sentiasa berulang lagi. Tu yang menjadi satu tanda tanya lah. Jangka masa untuk saya kembali berjalan lebih kurang dalam setengah tahun, 6 bulan, lebih kurang 6 bulan lah. Okey, di mana dalam tempoh masa 6 bulan tu saya belajar daripada fisioterapi untuk angkat kaki sebelah, bergerakkan ibu jari, kemudian saya berjalan menggunakan tongkat dan kemudian melakukan exercise tangan dan juga peralatan-peralatan yang diberi oleh fisioterapi tersebut lah. Kanser germ cell tumor, iaitu tumor saya, berada di depan paru-paru belakang jantung dan berhampiran dengan salur darah. So ia agak membahayalah untuk apa-apa rawatan yang akan diambil terhadap diri saya lah. Dia punya kesan dia mungkin saya tak tahu, tapi mengikut doktor saya akan mengalami cepat penat dan boleh menyebabkan jantung saya kolaps. Itu membahayanya sebab kedudukan tumor saya yang agak mengkata risiko untuk mana-mana doktor sekalipun untuk mengambil rawatan ataupun membuat rawatan terhadap saya. Kemoterapi sebenarnya rasa mungkin orang tertanya-tanya macam mana rasa kemoterapi. Bagi saya kemoterapi dia tak sakit ketika melakukan kemoterapi tersebut, tapi selepas itu saya akan rasa panas, muntah-muntah, cerit-berit. Memang keadaan saya sangat-sangat lemah. Saya memang tak boleh makan lah, tak boleh makan langsung. Kalau makan je saya muntah. Tapi bila orang tanya macam mana rasa kemoterapi tu, sebenarnya rasa panas je lah, panas. Yang saya boleh bagi tahu saya rasa panas. Okay, radioterapi pula dia macam tak seteruk kemoterapi, tapi dia still rasa sama je. Dia panas selepas melakukan tersebut. Ketika melakukan tersebut tentulah injek di tangan tu benda-benda biasa lah bagi saya. Orang kata macam kita kena injek lah, rasa dia macam kita kena injek biasa. Jadi jawapan yang aku rasa kemoterapi dengan radioterapi tu, macam aku tak bandingkan. Sebenarnya dia beza tau. Radioterapi dia masuk dalam terowong, kemoterapi dia masuk ubat dalam badan je. Nak cerita perbezaan antara radioterapi dengan kemoterapi sebenarnya berbeza. Kemoterapi di mana ada satu ubat yang dimasukkan ke seluruh badan kita, okay, melalui salur darah. Okay. Kalau dulu saya pasang kemoport di kaki untuk memudahkan ubat kemo tersebut. Banding radioterapi pula, kita kena masuk dalam satu terowong. Terowong tu nanti jalan, nanti kita masuk, nanti kita keluar balik. Macam tu radioterapi. Kalau kemoterapi dia masuk ubat melalui salur darah lah, sama ada di tangan, di kaki, mana-mana salur darah yang orang kata berkesan lah untuk ubat tersebut. Duduk dalam satu ward bersama pesakit-pesakit kanser yang lain, tentunya pengalaman yang baru untuk saya. Jadi macam-macam juga saya nak tanya sebenarnya dekat kanser-kanser fighter dalam sana lah. Macam contoh saya selalu tanya macam apa yang sebenarnya pesakit kanser ni tak boleh makan, macam mana life seorang pesakit kanser ni, kita perlu exercise ke, atau kita perlu limitkan kita punya aktiviti harian ke, macam-macam lah saya tanya. Tapi tentunya kalau bagi saya adalah pemakanan lah untuk stabilkan saya punya sistem badan balik. Jadi saya tanya dekat pesakit-pesakit kanser tersebut apa yang mereka tak makan, apa yang mereka makan, apa yang bagus untuk mereka. Macam tu lah lebih kurang. Basically selalu kawan-kawan tanya, Jad macam mana rasa kemoterapi, macam mana rasa dekat dalam ward, apa kau buat dalam ward kan. Sebenarnya benda-benda sama lah selalu kawan-kawan tanya kan. Kita pun tak tahu macam mana nak cerita kat diorang apa yang kita alami. Tapi apa yang saya alami tu sangat sukar lah untuk dicerita secara detail. Tapi keseluruhannya
Memang orang kata kalau jarum, kalau doktor, nurse itu dah jadi kawan rapat saya dah. Kan dekat hospital pun kalau di IKN saya selalu dirawat di IKN. Kalau dekat IKN tu saya datang pun kadang ada nurse atau doktor yang dah kenal. Oh Izzat. Sebab dalam ward tu boleh kata saya antara yang termuda lah. Jika tidak didiagnos sebagai penyakit kanser, pesakit kanser, saya teringin sangat untuk sebenarnya bekerja sebab ini adalah satu pengalaman pertama saya selepas habis saya punya ijazah pertama. Jadi saya ingin bekerja dan sebenarnya dengan kawan-kawan tu macam dekat UKM saya ada satu kelab iaitu nama dia Extreme C. Saya plan untuk buat satu NGO yang membantu masyarakat, membantu pelajar, membantu mahasiswa dengan program-program yang saya bina lah. Sebenarnya saya plan kat arah situ dengan kawan-kawan. Okay, mungkin sebab saya suka untuk bercakap, saya suka untuk membantu masyarakat. Jadi selain daripada bidang sains iaitu saya bekerja di kilang ataupun di syarikat-syarikat yang terkenal, saya juga teringin untuk melakukan aktiviti-aktiviti NGO lah seperti yang saya sebutkan tadi. So mungkin saya akan merealisasikan impian saya tersebut lah untuk melakukan aktiviti-aktiviti tersebut. Sebenarnya untuk membuat satu NGO dan membantu masyarakat adalah satu impian besar untuk saya, di mana sebelum saya didiagnos pun saya dah ada tim sendiri dah sebenarnya. Okay, saya ada support daripada Kelab Extreme C, saya ada kawan-kawan daripada UKM siswa. Jadi sekiranya selepas saya pulih daripada penyakit ini, mungkin saya akan teruskan impian saya tersebut untuk membina satu tim baru mungkin, sebab saya pun dah banyak lost contact dengan kawan-kawan sejak saya sakit. Okay, mungkin saya akan membina satu tim baru dan teruskan impian saya tersebut. Pada hujung tahun 2019 sebenarnya ada satu lagi tarikh yang saya nanti-nanti, iaitu perkahwinan kakak sulung saya lah, iaitu alung saya, di mana waktu ketika itu saya masih sakit dan masih dalam keadaan kritikal di ICU. Tetapi waktu saya sedar, saya minta kepada ayah saya untuk walau macam mana sekalipun saya dapat rawatan, tapi saya nak pergi juga ke perkahwinan kakak saya tersebut. Tak kisahlah berkursi roda ke atau memapah ke macam mana pun, saya nak pergi juga untuk lihat perkahwinan kakak saya. Jadi alhamdulillah saya dapat dan ayah saya, ibu saya dapat tunaikan permintaan saya tersebut lah untuk menghadiri perkahwinan kakak sulung saya. Untuk pesanan untuk orang muda seperti saya kat luar sana, kalau boleh di awal usia ni tolonglah jaga kesihatan. Okay, yang mana tak pernah pergi medical check up di hospital ataupun klinik, pergilah membuat medical check up sebelum terlambat. Macam saya tak tahu, sebelum saya didiagnos saya memang tak tahu apa sakit saya, sebab saya sihat je, tapi tiba-tiba saya didiagnos kanser. Jadi kepada yang dekat luar sana yang muda ni, tolong jaga pemakanan anda, jaga kesihatan, buat medical check up, supaya kita tahu ataupun kita aware sebelum kita didiagnos apa-apa penyakit sekalipun. Unik untuk saya juga, semasa saya sakit ni, kita Malaysia sedang dilanda COVID-19 kan. Jadi ada dekat Malaysia orang panggil PKP. So masa PKP, sebenarnya masa PKP 1 saya masih berada di dalam ward, di mana ibu atau ayah saya atau keluarga saya tak dibenarkan untuk melawat saya, ataupun nak menghantar makanan sekalipun tak boleh. Jadi saya lah seorang-seorang menguruskan diri saya sendiri, makan, bersihkan diri di dalam ward tersebut bersama nurse-nurse ataupun frontliners lah orang panggil, semasa PKP itulah. Jadi perasaan saya masa PKP memang sangat terkejut lah, sebab masa tu orang kata saya dah PKP awal lah berbanding orang lain kan, sebab saya tak boleh keluar daripada ward. So saya PKP awal lah daripada orang lain untuk menghadapi cabaran COVID-19 di Malaysia.